Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube saya. So, untuk episod kali ini, saya nak buat satu benda yang saya rasa kira baru, episod barulah atau segmen baru. Kali ini saya nak panggil segmen ni Apa Akan Jadi. Okey, jadi apa yang jadi adalah hari ni saya ada flykan salah satu quad saya. Saya punya quad X220 Tyro. Jadi saya flykan quad tu siang tadi dan apa yang berlaku adalah ini sudah crash dan sudah patah. Jadi sebelum saya teruskan, jadi saya nak, mungkin anda boleh tengok lah ya, saya akan roll video footage ni dan anda tengok sendirilah apa dia. Okey, so anda dah tengok tadi video tadi. Pertamanya saya nak minta maaf kalau anda dah tengok video flight footage selama 1 minit 40 saat tak ada video pasal crash. Okey, sebabnya topik saya pada hari ini bukanlah pasal quad saya crash hari ini. Hari ini saya nak bercakap tentang PID. Okey, PID ni ada satu benda yang kalau kita bercakap tentang drone, tentang quad, mungkin akan pernah dengar perkataan PID ni. So PID ni dia stands for proportional, integral dan derivatives. So apakah benda tu? Kalau mungkin bagi mereka yang tak tahu, saya malaslah nak cerita. Okay, malas nak cerita sebabnya saudara Mio Syahmi daripada channel tentang drone dah ada buat satu kata apa tutorial yang memang dah mantap lah kalau anda nak tahu apa itu PID, saya memang recommend anda check out video ini. Saya akan letak link pada video saudara Mio, jadi anda boleh go through dia punya video ni dan anda boleh faham apakah itu PID dan juga apa itu PID tuning. Okay, so check it out. Jadi macam saya kata, tak perlulah saya nak cerita apa sangat pasal tu. Jadi macam kata tadi, topik saya hari ni lebih khusus kepada video yang saya tunjukkan tadi, flight footage tadi tu. Kalau anda perasan dalam flight footage saya share tadi tu, sekejap ya, bagi saya letakkan video tu di sini. Jadi kalau anda tengok video tu, saya ada buat satu video yang kalau anda perasan, jadi satu tu saya meletak sebagai PID nombor 1, satu lagi PID nombor 2. Okey, jadi apa yang berlaku, macam mana kata saya boleh masuk dalam bab PID ni adalah sebab biar saya share saya punya web browser. Okey, ni yang berlaku.
2 hari lepas lah, ada salah satu kawan kita dalam grup FPB Racing Drone Malaysia, saudara Zafran Jalil, dia ada share pasal PID setting yang digunakan bagi quadcopter dia, quad dia okay. So macam saya kata tadi, saya quad X220 saya tu memang bagi saya agak, saya bawa je banner quad tu dalam tak sampai sebulan pun quad ni tak sampai sebulan pun saya buat. Jadi memang saya ada buat tuning sikit-sikit lah, PID tuning, so macam okey-okey je lah bagi saya. Tapi bila saya nampak posting soal Zafran ni, kata okey, dia memenuhi kriteria, sebab saya tahu Zafran memang, anda boleh check out dia punya flight footage memang cun. Jadi kata kalau PID itu mestilah mantap Jadi kata why don't saya cuba pakai tune dia ni, tengok boleh tak saya pakai pada quad saya. Sebabnya macam Zafran cakap, PID ni dia untuk satu, drone yang ada RPM filter. Jadi saya punya quad X220 memang ada RPM filter, dan dia kata hanya untuk drone 5 inci saja, port 5 inch saja. So dia memenuhi kriteria tu lah. Jadi macam Zafri cakap pun, dia kata kalau kat sini kata motor insyaAllah lah mungkin tak panas dalam bila kita fly dengan acro atau aero mode pun dia mungkin tak panas. So itulah yang kata membuat saya kita berminat untuk cuba. Saya tak tahu lagi sama ada kata okey tak okey. Sebab nanti saya akan cerita kenapa PID tuning ni kata boleh tak kita pakai tuning quad orang lain pada quad kita. Itu yang saya rasa kita cuba kupaskan untuk episod kali ni. Jadi saya kata tadi, kalau tengok tadi, saudara Zafran dah ada letak dia punya PID, filtering setting semua tu. Okay. Jadi apa yang saya buat, saya apply setting Zafran ni dalam quad saya. Jadi saya nak tunjuk sikit apa yang kata beza tu. Kita masuk balik dalam Betaflight. Okay, saya akan sambungkan quad saya ke Betaflight configurator. Okay, macam saya kata tadi, kalau pergi ke bahagian PID, okay, profile 3 ni saya set sebagai default Betaflight setting. Okay, ini normal Betaflight, termasuklah dia punya filter setting pun saya pakai sama, determ filter, default filtering. Cuma kalau gyro filter ni saya explain kenapa dia bukan kat default Okay. Bagi PID yang saudara Zafran share pula, okay, dia punya PID tu, ini saya letak dekat profile, sebab kat profile 2. Okay. So kalau tengok kat profile 2, kalau tengok PID, okay, nampak tu beza dengan profile 3. Profile 3 default, profile 2 ni PID daripada Zafran. So kalau nampak tu basically kebanyakan nombor dalam PID ni memang dia increase lah. Contohnya macam bahagian P. Yang Zafran pakai memang tinggi. Kalau default Betaflight 42, 46, 30. Kalau yang Zafran punya tengok 72, 77, 100 Satu lagi macam Betaflight standard D dalam 35 je. Tapi kalau macam Zafran punya tu nampak sampai 57. Jadi benda ni semua ada impact ada impact pada flight characteristic orang kata apa, drone kita lah. Jadi macam saudara Mio cakap dalam dia punya tutorial pasal PID, kenapa kita PID tune, supaya kita boleh buat quad kita terbang dengan bagus lah. Satu bukan kata bagus, asas dia supaya quad kita boleh terbang dengan betul. Itu pertama. Yang keduanya, satu lagi yang bagi saya lah penting adalah pasal motor. Okay? Motor temperature. Sebab kalau kita tak set PID dengan betul, kebanyakan besar kita boleh menyebabkan motor quad kita rosak. Dia akan jadi terlalu panas. Saya contohnya macam dulu saya ada quad saya ni, quad 2.5 inci, saya panggil ni katak. Quad ni dulu memang ada masalah. Saya cuba tune, memang motor dia memang panas. Bila kata panas tu macam kalau kata saudara Zafran cakap, dia kata suam-suam tu maksudnya, suam atau panas sikit tu maksudnya okey. Panas yang definisinya adalah kalau kita pegang
kita rasa macam panas tapi tak ada masalah, kita pegang je. Peganglah sampai motor dia sejuk balik. Okey, itu kesedia tak ada masalah. Tapi kalau orang kata motor tu panas, okey, panas tu kalau tengok dalam Betaflight pun dia siap ada recommendation Kalau cakap kat sini kenapa kita increase di term tu, apa dia punya impact dia semua tu, motor heat boleh nampak high definition. High frequency noise can cause motor heat and burn out motors. Maksudnya terlalu panas sampai motor tu boleh terbakar. Jadi macam katalah panas tu maksudnya macam saya kuat ni dulu, motor dia panas sampai maksudnya saya tak boleh pegang lama. Kalau dia lepas terbang tu, saya pegang, memang saya pegang sekejap je. Kalau saya rasa kalau saya pegang lama lagi, macam boleh melecur. Sampaikan skru-skru kat bawah ni pun, kata rasa memang panas. Jadi sebab tu, salah satu benda kalau kita dapat quadcopter baru, nak pula kalau jenis yang macam saya buat pasang quadcopter sendiri, ada benda yang saya selalu risau adalah making sure yang motor ni jangan panas. Kalau panas sikit-sikit tak apa, jangan terlalu panas. Itu satu. Jadi dan biasanya ada dalam segi PID ni, setiap macam P, I dengan D setting ni dia mempengaruhi beberapa benda faktor lah. Contohnya suhu, temperature motor. Jadi saya tak nak go to into detail, terlalu teknikal sangat. Cuma kalau anda tengok flight footage tadi, anda boleh rasa anda boleh agak lah flight footage mana yang okey, mana satu yang tak okey. Jadi kalau saya tunjuk yang flight footage tadi tu, okey, flight footage tadi. Jadi kalau anda tengok flight footage tadi tu, segmen pertama bisa untuk yang first flight tu yang menggunakan PID nombor 1, anda mungkin boleh nampak lah apa yang saya cuba lakukan adalah saya cuba fly quad tu dengan siri maneuver yang agak sama lah saya cuba. Maksudnya satu, saya akan cuba fly dalam buat orang kata apa macam ni, forward flight, roll test. Okay, roll test anda boleh nampak. Okay, yang ni pun nampak macam okey, dia terbang, dia kona-kona, roll okey, flip pun dalam yang ni guna PID ni pun nampak macam okey. Dan satu lagi saya panggil prop wash handling. Prop wash handling maksudnya bila quadcopter tu dia macam dia turun dengan laju dan kita cuba throttle up balik, tengok balik prop wash. Kalau nak tengok apa beza dia yang PID nombor 1 dengan PID nombor 2, anda boleh tengok. Okey, ini PID nombor 2. Ni dia setting berlainan. Anda boleh tengok. Saya fast forward je lah sikit. Okey, saya rasa kat sini dia akan part yang saya buat roll. Kalau anda perasan kat part ni, cuba tengok betul-betul. Boleh perasan tadi, bila saya buat roll tadi tu, kalau anda tengok balik tengok balik. Okey. Nampak tu dia ada macam ada bounce sikit. Lepas saya roll tu ada macam bounce sikit. Itu yang bounce back tu tadi. Saya kata tadi, kalau tengok balik kat tutorial saudara Mio dengan cerita apa tu bounce back, memang ada bounce back kalau saya guna PID nombor 2. Itu satu. Ini satu contoh lagi saya cuba buat. Nampak tu? Nampak tu. Dia ada bounce back tu kalau saya guna PID nombor 2. Bahagian maneuver flip, maksudnya guna pada axis pitch, dia tak ada masalah. Sama ada PID 1, PID 2 saya tak nampak sangat ada beza. Okey, itu satu. So tak ada masalah. Okey, port wash handling. Okey, part ni okey, nampak tu. Bila quadcopter tu turun ke bawah, dia tengah jatuh, dan bila saya nak cuba recover, maksudnya saya kena increase throttle dengan laju lah. Increase throttle kuat cepat-cepat, anda mungkin boleh nampak ada sikit vibration at the end of the orang kata apa tu, descent kat situ tadi. Ini pun contoh kedua, anda boleh tengok. Okay, saya biarkan, saya just throttle off, maksudnya saya turunkan throttle totally sampai kosong, biar quad saya tu untuk macam jatuh ke bawah. Bila kat bawah tu saya cuba recover balik, saya terus throttle balik, nampak vibration kat situ. Perbezaan dia kalau tengok balik dekat yang rasanya kat sini lah. Kalau tengok yang ni, nampak tu. Kalau tengok yang port wash handling yang PID nombor 1, nampak tu. Quadcopter tu jatuh dah betul-betul rapat ke bawah ni. Saya terpaksa kita push throttle, tapi nampak tu dia tak ada getar pun, dia terus macam okey je naik.
So PID, kata PID nombor 1 tu memang performance dia bagi saya cun lah. Jadi nak share PID mana satu yang okey. PID nombor 1 sebenarnya PID yang saya ambil daripada saudara Zafran lah. Jadi memang basically orang kata apa, okey lah PID ni. Cuma macam saya rasa mungkin ada setengah benda tu mungkin saya akan rasa tune sikit lagi. Antara benda yang saya rasa beza sikit dengan tuning saudara Zafran adalah dari segi filtering. Sebab kalau tengok dekat tuning Zafran, dia punya tuning kalau tengok bahagian filtering memang agresif. Kalau tengok agresif, maksudnya dia pakai 1.8 dua-dua untuk gyro filter dan juga determ. Kalau macam saya tak berapa kata apa, saya pakai 1.4 je, saya tak berani. Okey, bercakap tentang filtering ni, saya pun tak nak go into detail, cuma nak cakap kata tuning quad ni, dia punya PID filter bergantung pada banyak faktor. Contohnya jenis quadcopter quad tu sendiri. Quad 5 inci macam ni tak sama macam kata kita tune quad 2.5 inci ataupun quad macam ni, apa tu, Mobula 6. So memang berlainan. Kita tak boleh lah kata pakai tune quad 5 inci apply pada quad macam tiny whoop. Itu tak boleh. Itu salah satu benda. Even kalau kata kategori sama macam ni, ini saya punya kata macam freestyle punya style quad. Macam saya punya Tyro Loso saya ni, line of sight only quad saya ni, okey, macam ni pun dia 5 inci juga, tapi konsep dia lain. Macam contohnya beza dia bateri kat bawah, macam yang ni bateri strap ke atas. So dia ada kelainan. Jadi setiap benda tu ada perbezaan. Jadi macam contohnya satu lagi faktor, macam quad saya ni, quad saya ni saya consider sebagai quad yang murah lah, budget build. Sebab apa yang saya buat, saya beli Ishin Tyro 109, Tyro 109 DIY kit. Okay, whole package tu kena pasang sendiri. Cuma frame tu saya ambil daripada frame lain. Itu je, macam saya kata original frame dia macam ni, tapi komponen semua sama kecuali frame dia pakai frame lain. Jadi orang kata kalau saya ada quad yang sama macam Zafran, exactly the same quad, mungkin kalau saya pakai PID dengan filtering Zafran, saya tak ada masalah. Tak ada masalah, maksudnya saya tak ada masalah dari segi macam motor panas ke apa, saya tak perlu risau. Tapi saya rasa kalau quad saya ni lah, saya punya X220 ni, dia quadcopter yang murah, maksudnya quality komponen dia tak sama. Sebab tu kita tak boleh kata kalau kata quadcopter harga macam ni. Saya buat quadcopter ni tak sampai harga, rasa atas sikit 500 lah. Kalau saya frame dengan DIY kit Tyro tu memang rasanya campur-campur, atas sikit 500 je saya dapat quadcopter ni. Macam receiver saya dah ada. So mereka kata memang murah. Bandingkan pula dengan mungkin ada quadcopter yang harga sampai 1000 lebih. So kita kena faham lah bahawa quadcopter yang macam tu, yang harga 1000, komponen dia bagus. Komponen tu bagus maksudnya quality motor dia bagus. Macam contoh Tyro ni, terus orang cakap motor ni harga dia RM26 je sebiji. Sedangkan ada setengah brand macam T-Moto ataupun Zing, harga motor satu sebiji je dah dekat 100. Jadi mestilah ada beza-beza dia. Macam motor macam ni yang murah ni, dia ada isu macam noise, vibration. Jadi kalau tengok dekat Betaflight pun dah cakap very simple je. Kalau quadcopter yang kata bising tu maksudnya dia ada banyak vibration sebab quality komponen tak bagus, kita kena pasang banyak filtering. Kita kena kata apa, kita kena apply banyak filtering. Jadi macam ni lah. Okay. Jadi kalau tengok, malah kalau anda tengok kat video saya, kata apa, video flight footage tadi tu, ya saya share balik. Kalau anda perasan, awal-awal flight footage bukan waktu buat roll pitch semua tu, dia waktu flight forward terbang biasa je. Perasan tak? Dia ada macam vibration sikit. Vibration. Dia ada macam bergetar. Okay.
itu guna PID nombor 1, maksudnya guna PID Zafran. Kalau saya guna PID nombor 2 sekalipun, maksudnya ni Betaflight Standard PID pun sama juga. Nampak tu, masih ada bergetar. Jadi pada pendapat saya tak tahu betul tidak, mungkin saya kena study lagi, tapi pada pendapat saya, yang getaran orang kata terbang ke depan, terbang biasa tu bukan disebabkan oleh PID, tapi lebih berkenaan dengan saya rasa pasal filtering. Sebab saya kata tadi, macam Zafran, quad dia saya rasa dia pakai mungkin model yang lebih bagus, quality dia, so dia tak perlu apply filter yang banyak. Dia boleh pakai filter sampai 1.8. Tapi kalau saya guna filter yang tinggi ni pada quad saya ni, mungkin motor saya akan jadi lebih panas, mungkin mungkin vibration. Mungkin saya akan cuba untuk pakai berbanyak filter, tengok boleh tak dia membantu orang kata apa dari segi vibration waktu yang terbang slow tu. Jadi benda-benda macam tu yang membezakan orang kata quad yang berlainan. Jadi at the end of the day, benda berkenaan dengan PID bukan satu benda yang kita boleh macam orang kata apa, okey nampak quad-quad orang lain, kita just apply pada quad kita. Banyak faktor, bukan setakat saja kalau kata ada seorang tu quad yang sama, tapi gaya flying yang berlainan. Sebab satu lagi faktor yang boleh mempengaruhi PID dengan filtering adalah contohnya rate profile kita. Saya mungkin inilah cara rate saya untuk saya punya gaya piloting. Macam Mr. Steele, dia biasanya laju 1000 lebih. So, dia orang kena tune cara lain. So, filtering, PID tuning pun berlainan. Jadi, itulah macam, tapi ia membantu. Saya membantu ya. Maksudnya, sekurang-kurangnya, saya dah ada baseline untuk saya improve lagi. Kata apa, tuning saya. Daripada standard Betaflight ni, mungkin macam kata, kalau standard Betaflight rating biasa, mungkin orang kata susah, bukan susah, maksudnya ambil masa. Sekarang ni kalau saya guna tuning Zafran ni, mungkin saya hanya perlu tukar-tukar sikit, mungkin saya boleh lagi improve lagi sikit lagi, tapi baseline tu dah ada. Jadi itulah saya nak share orang kata sedikit orang kata pengalaman lah, cuba try. Saya memang selalu macam tu lah, saya memang malas sikit nak bab PID tuning ni. Saya ambil PID orang, saya apply kat quad saya kata saya akan fly, saya check motor okey ke tidak, lepas tu dari segi bounce back, prop wash tu tengok ada improve atau tidak. Tapi saya kata mungkin style saya tak terlalu particular, teliti pasal isu prop wash, sebab saya bukanlah pilot yang mantap. Mungkin satu hari nanti kalau saya dah terror sikit pilot quad ni, mungkin saya akan lebih particular lah, nak make sure flat footage tu tak ada langsung prop wash, bounce back, oscillation, getaran semua ni saya tak nak lah. Jadi buat masa sekarang, saya punya orang kata priority saya adalah as long as quad saya boleh terbang okey, minimize banyak mana seboleh, itu je yang saya punya orang kata priority. Jadi itulah perkongsian saya untuk kali ini. Okay, bercakap pula pasal crash ni lah, mungkin nak cerita, orang tertanya apa yang berlaku ni. Okay, macam saya kata tadi, yang crash ni unfortunately saya tak record. Hari ni saya fly satu kat Google lupa pasang SD card untuk DVR Google saya. Keduanya, yang waktu crash ni GoPro saya memang dah cabutkan sebab dah pack terakhir. Saya memang yelah tak ada keperluan nak ambil GoPro ni kalau crash, sebab saya tahu saya selalu akan crash. Jadi saya waktu tu memang dah tak pakai GoPro. Apa yang saya cuba buat waktu tu, ada satu manuver yang bukan terfikir, saya tahu ada, tapi berani cuba siang tadi, sideways power loop. Anda boleh check out, saya bagi link kat sini, apakah itu sideways power loop. Jadi saya cuba cuba buat power loop tu lah. Tapi saya silap dari segi anggaran altitude, ketinggian saya. Jadi tak cukup tanah, tak sempat nak recover. Inilah berlaku. Jadi nampaknya saya terpaksa lah order arm baru, dan harap-harap motor ni nampak macam okey. Ini yang penting, jangan risau. Saya risau takut motor ni, tapi nampak macam okey. Arm saja patah tak apa. Kadang-kadang ada setengah quadcopter tu bagi saya arm bagus, kuat, biar jatuh. Tapi bila jatuh
arm tak patah, motor yang bengkok. Jadi saya tak tahu lah antara quad dengan ni, saya prefer argument lebih kurang sama. So tengoklah macam mana, saya akan fikirkan lah. Okey, sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa di waktu lain. Assalamualaikum.